Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia pengurusi, imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, bersama-sama dan berselamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dengan kefahaman yang benar dan diberikan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita lalui dan kita laksanakan pada saat ini dan ketika ini. Kita menyambung perbahasan Qisasul Ghaib fi Sahih Hadis Nabawi. Kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih. Pada pertemuan yang lalu kita telah pun melihat kisah yang ke-46, iaitu perbahasan yang panjang berkaitan dengan Dajjal. Kita telah pun melihat peringatan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat dan umatnya tentang bahaya Dajjal dan fitnahnya. Dan kita telah pun melihat bagaimana fitnah Dajjal itu boleh membuatkan seorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu masa boleh membuatkan seorang itu kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita akan menyambung tujuan dan maksud Dajjal. Tujuan utama Dajjal iaitu hendak menjadikan dirinya sebagai Tuhan dari selain Allah, menghapuskan Islam dan umatnya, membina daulah Yahudi, menghancurkan benteng-benteng Islam dan rumah-rumahnya, khususnya Mekah, Madinah dan Al-Qudus. Salah satu bahaya yang paling besar
seorang hamba kepada Tuhannya, iaitulah melakukan kesyirikan kepada Allah, yakni menduakan Allah Subhanahu wa taala sama ada secara jali terang-terangan ataupun khafi tersembunyi, akbar secara besar-besaran ataupun asghar secara kecil-kecilan. Semuanya itu adalah membawa kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah satu kesalahan, satu jenayah, satu kezaliman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Imam Az-Zahabi melalui karyanya Al-Kabair meletakkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara dosa-dosa besar yang paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain. Sehingga dia meletakkan dosa-dosa syirik ini adalah dosa yang pertama dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Maka segala musuh Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada manusia, ada dua cara dan dua metod yang dia gunakan untuk manusia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mensyirikkan Allah itu dengan menafikan Allah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan Malik Yaumiddin, Tuhan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dengan cara mengakui Tuhan selain daripada Allah, menafikan kewujudan Allah, menyembah Tuhan selain daripada Allah, beriktikad mempercayai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun menduakan Allah Subhanahu wa taala tanpa pun menafikan kewujudan Tuhan. Percaya adanya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang esa. Tapi dalam masa yang sama menerima Tuhan-Tuhan yang lain. Mempercayai ada kuasa selain daripada kuasa Tuhan. Itu sudah pun mencukupi untuk meletakkan seorang itu syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya musuh-musuh Allah di kalangan iblis, syaitan, orang kafir, orang musyrik, dan juga Dajjal ini sendiri membawa manusia keluar daripada mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totally 100%, sehingga dia keluar daripada Islam yang disebut dengan al-murtad, orang yang keluar daripada Islam. May yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang keluar daripada agama dia. Iblis, syaitan, Dajjal dan seluruh musuh-musuh Allah mendorong dia, mendesak dia keluar dia daripada Islam, sehingga dia murtad, tinggalkan agama dia, ataupun menyamaratai ataupun bersedia menerima Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkeluarlah dia daripada falsafah di sebalik la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang disembah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, la syarikalah, yang tidak disyirikkannya dengan sesuatu perkara sekali. Sebab itu kita nak kena jaga, kita nak kena pelihara. Ada perkara-perkara yang boleh kita toleransi, ada perkara-perkara yang boleh kita pertimbangkan, ada perkara-perkara yang kita boleh ngalah, ada perkara-perkara yang boleh kita iktiraf ataupun perakui ataupun kita bersetuju. Iaitu di antaranya perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat fitnah fit dunia, urusan dalam kehidupan dunia kita ni. Jadi sudut Allahumma salli Muhammad, kewangan, dari sudut muamalat, dari sudut ketenteraan, dari sudut pendidikan, jual beli, kita boleh
menerima perkara-perkara luar yang baik, yang tidak ada nas larangannya untuk kita ambil dan jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Tapi dalam soal aqidah, kepercayaan, keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali komprominya kepada umat Islam itu sendiri. Sehingga kan Said Qutb rahimahullahu taala dalam kitabnya Tafsir fi Zilalil Quran memberikan penegasan yang tegas, tidak ada yang disebutkan penerimaan ataupun toleransi ataupun komprominya kita dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan keimanan kita umat Islam kepada Allah ataupun rukun iman yang 6. Sebab itu kenapa kita bertegas dalam penganjuran festival Bon Odori yang bakal dianjurkan, walaupun yang menganjurkan itu adalah sebuah kerajaan negeri, pemimpin Islam, bahkan dinaungi oleh pemerintah dan sultan. Tapi bila apa yang berlaku itu sendarannya adalah pada agama, kepada kepercayaan, bermakna kalau kita melakukannya kita mengiktiraf. Bukan soal toleransi, bukan soal hak asasi manusia, bukan soal masyarakat majmuk, bukan soal dia adalah satu perayaan semata-mata, tapi dia soal akidah, dia soal i'tiqad, dia soal kepercayaan. Tidak salah nak makan makanan Jepun, nak bercakap bahasa Jepun, nak mengambil budaya, kebudayaan, culture masyarakat Jepun dengan pakaian dia baik dan sebagainya. Kita naik kenderaan pun banyak yang Jepun buat. Kan? Tak ada masalah. Kita boleh terima. Itu yang saya sebutkan tadi. Benda yang berkaitan dengan dunia bukan kita tolak totally, walaupun ia datang daripada negara Jepun. Orang kafir buat kenderaan, telefon, alat-alat teknologi komunikasi yang ada. Tapi perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan kepercayaan, itu tidak sama sekali. Kita boleh membuka ruang dan juga pintu untuk masyarakat meraihkannya. Sedikit ruang yang kita buka membawa kepada pintu-pintu syaitan, iblis, godaan dan juga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan kepercayaan, i'tiqad, keimanan, menghilangkan, mencabutkan kepercayaan, i'tiqad, keimanan umat Islam dalam jati diri mereka itu sendiri. Jadi di situ ada penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi yang membezakan kita umat Islam yang beragama Islam dengan umat-umat yang lain yang berbilang bangsa, yang berbilang agama dan juga berbilang budaya mereka. Jadi di situ titik yang perlu kita kena faham, yang perlu kita kena jelas. Apatah lagi dia bukan perayaan tradisional dalam masyarakat kita, dalam negara kita, yang kita duk sibuk habis masa, tenaga, wang ringgit duk buat perayaan-perayaan yang begitu, duk sibuk raih perayaan-perayaan begitu. Buat apa? Masyarakat Jepun pernah sambut dah Aidil Adha? Tak pernah. Aidilfitri pernah sambut tak? Tak pernah. Kita hak tegih-tegih kata orang utara. Ada lebih-lebih nak sabut benda-benda hak yang tak sepatutnya. Majlis surah terus lengang, padang-padang yang dianjurkan festival, pesta tari menari itulah yang penuh penyertaannya, khususnya di kalangan muda-mudi belia Islam itu sendiri. Berdoalah supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara serta membenting umat ini dan Islam ini daripada kejahatan-kejahatan musuh-musuh.
Begitu jugalah tujuan dan maksud Dajjal itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, liyabluwakum, untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia bagaimana tahap keimanan mereka, pegangan mereka pada agama mereka, ketetapan, sabat, istiqamah, tajarrud, penyucian ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ketulusan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara tujuan yang terbesar pada akhir zaman ialah menghapuskan kekuatan Islam. Maka kaum muslimin pada waktu keluarnya Dajjal, mereka telah menewaskan Rom pada peperangan terbesar dalam sejarah. Baik sejarah yang telah berlalu di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, di zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad yang kedua, ataupun yang bakal dilalui oleh umat Islam di akhir zaman. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita telah diskusikan, di antara peristiwa-peristiwa akhir zaman, umat Islam menguasai dunia, mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dunia pada saat ini dan ketika ini. Akan tetapi Allah membatalkan kekuatannya, kemudian menurunkan Isa lalu menghapuskan Dajjal dan fitnahnya seperti mana yang akan dijelaskan. Sehinggalah sampai setahap Allah Subhanahu wa taala melaksanakan takdirnya dengan Allah menurunkan Nabi Allah Isa, ditugaskan untuk membunuh Dajjal, menghilangkan fitnah Dajjal daripada muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Sebelum nak sampai kepada kronologi perjalanan turutan hukum qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu, yakni turunnya Nabi Allah Isa membunuh Dajjal, ketika itu kita sedang melalui fasa-fasa ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Dajjal dan syakhsiahnya, yakni kepribadian dia. Dajjal memiliki syakhsiah kepimpinan dan cukuplah sebagai bukti kekuatan syakhsiahnya bahawa dia adalah pemimpin yang paling besar fitnahnya dalam sejarah manusia. Keseluruhan kejahatan-kejahatan pemimpin-pemimpin di dunia, keseluruhan fitnah besar yang dibangkitkan, yang dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin dunia, kemuncak di atas segala kejahatan itu, kemuncak di atas segala fitnah itu adalah Dajjal. Tamim Ad-Dari telah menyifatkannya dengan berkata, kami memasuki biara itu, tiba-tiba melihat seorang manusia yang paling besar, belum pernah kami lihat seumpamanya. Ini dalam hadis panjang riwayat Muslim, bagaimana Tamim Ad-Dari sahabat Rasulullah SAW menceritakan perihal dia bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau. Sejumlah hadis-hadis yang menyebutkan sifatnya bahawa ia berbadan besar. Ketika keluar ia sebagai seorang pemuda, rambut kerinting panjang, kulit Dajjal kemerahan, mata kanannya buta seperti buah anggur yang masak. Disebutkan oleh Nawas bin Sam'an dalam hadis Nabi SAW, Dajjal seorang pemuda berambut kerinting, matanya buta, seakan-akan ia menyerupai Abdul Uzza bin Qattan, dan Abdul Uzza bin Qattan itu adalah seorang lelaki dari Bani Khuza'ah yang binasa pada zaman jahiliyah. Ini kita telah ceritakan pada hadis-hadis siri-siri Dajjal yang lalu. Rasulullah SAW memberitahukan sifatnya yang dilihat dalam mimpinya dengan berkata, kemudian aku melihat seorang lelaki di belakangnya, iaitu Isa bin Maryam, berambut kerinting, mata kanannya buta, seakan-akan ia menyerupai Abdul Uzza bin Qattan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat, ia seorang lelaki yang berkulit mereka dan berbadan besar, berambut kerinting, mata kanannya buta seperti buah anggur yang masak ranum, iaitu matanya terkeluar. Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang menyebutkan kebutaan, ini mata butanya Dajjal mutawatir, maknanya lebih daripada 40 sahabat meriwayatkan
menyampaikan hadis ini, menunjukkan bahawa memang salah satu ciri Dajjal yang mudah kita kenal pasti dan mengenalinya adalah dengan matanya yang buta sebelah kanan. Rasulullah SAW menyerupakannya dengan buah anggur masak yang keluar airnya. Disebutkan bahawa mata yang buta ini artinya hilang cahayanya, maka dia tidak dapat melihat dengannya, dengan mata tersebut. Mata Dajjal di sebelah kiri juga cacat. Dalam hadis sahih Muslim dari Anas, sesungguhnya Dajjal buta mata. Dalam hadis Hudzaifah, sesungguhnya Dajjal buta mata, ada selaput tebal yang menutupi matanya. Dan dalam hadis Hudzaifah juga riwayat Muslim, buta mata kirinya. Dan yang dimaksudkan dengan buta di sini adalah keaiban yang disebutkannya, iaitu selaput yang menutupinya, bukan buta seperti yang dimaksudkan pada sebelah kanannya. Nah, sebelah kanan buta keseluruhan, sebelah kiri nampak seakan-akan buta, tapi tidak buta kerana ada selaput yang menutupinya, menunjukkan kecacatan pada wajah dia, pada matanya secara khusus. Yang seterusnya, tempat keluarnya Dajjal. Nah, ni kita telah bahaskan juga. Di antaranya Tamim Ad-Dari bersama-sama serombongan dari bangsa Arab melihat Al-Masih Ad-Dajjal dan bertemu dengannya pada sebuah pulau di laut. Seperti yang telah dijelaskan dalam kisahnya, Rasulullah SAW memberitahu bahawa pulau itu sebelah timur Madinah Al-Munawwarah. Setelah Rasulullah SAW memberitahu kisah Tamim kepada sahabat baginda, baginda bersabda, ingatlah bahawa ia di lautan Syam ataupun lautan Yaman. Tidak bahkan dari arah timur, tidak ia dari arah timur, tidak ia dari arah timur, ia tidak dan mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Ini di antara hadis yang menceritakan tempat keluarnya Dajjal. Jadi kalau kita melihat perbahasan demi perbahasan, kita telah pun jelaskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pulau-pulau yang dikaji, yang disebutkan oleh ulama, tempat di mana Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal. Salah satunya pendapat yang masyhur pada saat ini, pada ketika ini, berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW, ingatlah bahawa ia di lautan Syam ataupun Yaman. Maka di Yaman ni dia ada satu pulau. Yaman ni padang pasir, gurun Sahara, Bukit Bukau. Dia punya batu bukit tu adalah batu yang pejal, yang kukuh. Kalau kita lihat batu-batu gunung di Yaman ni, dia seperti dataran yang tinggi. Dia dataran yang tinggi, kemudian hujung dia jatuh. Dia tak macam gunung kita ataupun bukit bukau di negara Khatulistiwa ni, negara Asia ni, yang berbongkah-bongkah, kita kata tak, ada naik ada turun dia. Kalau Yaman tu dia macam Allahumma salli alaihi, kalau kita tengok iklan Marlboro, rokok tu kan, di kiri kanan gunung yang tinggi, kemudian ada dataran, kemudian turun berpetak-petak gunung ganang dia. Tu di Yaman tu. Walaupun begitu keadaan dia, Yaman ini ada satu pulau yang disebut oleh pengkaji sebagai Socotra. Tuan-tuan boleh search SOCOTRO, Socotra. Pulau ni disebut sebagai salah satu pulau yang pelik dan ajaib di dunia. Di pulau ni didiami oleh makhluk-makhluk yang tak ada di tempat yang lain, dan juga ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak ditumbuh di tempat lain. Di antara
tumbuhan yang keluar ataupun yang tumbuh di lautan Skopra ni ataupun pulau Skopra ni adalah pokok yang kita katakan getah daripada pokok tersebut adalah berwarna merah. Kalau ditoreh batang pokok tersebut, dahan pokok tersebut, dia mengalir seperti mana mengalirnya darah manusia. Tak ada di tempat yang lain, tak ada di negara yang lain, tak ada di pulau yang lain, tak ada di benua yang lain. Tuan-tuan balik tengok pulau Allahumma salli nama Skopra ataupun pulau Dajjal di Yaman. Tu dia kita. Dia akan keluar gambaran pulau tersebut, tumbuh-tumbuhan dia yang sangat pelik, tumbuh-tumbuhan tersebut, dan juga Allahumma salli ala Muhammad, keadaan pulau tersebut yang menyebabkan banyak pengkaji-pengkaji menyebut di sinilah Dajjal dirantai, di mana Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal. Ini cerita dari sudut ulasan, pengkajian dan juga penyelidikan masyarakat. Sama ada imma sahih wa imma khata, sama ada dia adalah benar ataupun dia adalah salah. Wallahu ta'ala alam. Benda kajian ni boleh jadi betul, boleh jadi salah, dengan keadaan geografi pulau tersebut, dengan kepelikan yang terdapat dalam pulau tersebut, dan juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyatakan bahawa pulau misteri yang disebut dengan pulau Skopra ini adalah pulau Dajjal yang terbaru. Ini kajian yang puluhan tahun lalu lah, yang terbaru daripada ulama Indonesia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pulau Dajjal ni dia duduk di Asia. Pulau di mana Tamim Ad-Dari ni dia bertemu dengan Dajjal ni, dia berada di negara Asia. Negara Asia tu banyak. Jadi yang dikatakan negara Asia tersebut adalah Indonesia. Wallahu ta'ala alam. Ini bukan satu kenyataan yang tepat, yang benar. Dia bukan satu dakwaan, dia hanyalah satu kajian yang dibuat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bukan kita nak cerita panjang lebar, bahkan bukan tanggungjawab kita nak menggali sedalam itu untuk mencari di mana tempat keluarnya Dajjal, tetapi sekadar nak berkongsi informasi-informasi yang dibuat oleh manusia, yang dikaji oleh manusia, yang dinilai oleh manusia. Poin yang paling penting, Dajjal tu ada sampai masa dia akan keluar. Tu saja keyakinan yang kita perlu letak dalam diri kita. Sama ada dia nak keluar di Asia Barat ke, Timur Tengah ke, negara Arab ke, ataupun di Asia Tenggara ke, kepulauan Nusantara ini ke, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah saja yang mengetahui. Tamim Ad-Dari pun tak cerita pada Rasulullah di mana pulau yang dijumpa tersebut, dan Rasulullah tak sampai pun pada hadis yang kita apa yang berlaku pada pulau tersebut, di mana terletak pulau tersebut. Jadi kita tidaklah membahaskan dengan panjang lebar, sekadar sisipan informasi yang kadang-kadang masyarakat kita dia seronok buat benda macam gitu. Dia nak dengar benda macam gitu. Oh, situlah ilallah dekat. Jadi Allahumma salli selamat ada kajian-kajian yang sebegitu. Pada akhir zaman ia keluar dari arah itu. Dalam hadis Abu Hurairah bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal yang buta sebelah kanan keluar menyebabkan berlakunya fitnah dan menyebarkan kesesatan dari arah timur. Pada akhir zaman ia akan keluar dari arah itu. Dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dajjal yang buta sebelah mata keluar menyebarkan kesesatan dari arah timur. Perbahasan dia. Dalam sebahagian hadis disebutkan negeri tempat keluarnya. Dari Abu Bakar As-Siddiq katanya Rasulullah SAW memberitahu bahawa Dajjal keluar di bumi timur yang dinamakan Khurasan. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir menyandarkan dalil kepada apa yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dalam kitab Nihayah wal Bidayah pada bab Al-Fitan. Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dia menyebut spesifik daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, iaitulah keluar daripada arah timur, iaitulah timur sebut Khurasan. Khurasan itu adalah negeri-negeri ataupun negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Soviet Union satu ketika dahulu. Iaitu negara-negara yang belakangnya ada kalimah Tantan, kecuali Tanjung Rambutan. Itu tak termasuk itu. Itu tak termasuk. Tapi selain daripada tu dia dikira sebagai Khurasan. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal keluar dari Yahudi Asbahan bersamanya 70,000 Yahudi dengan memakai mahkota Saidaliyah, serban itu. Disebut juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah. Disebut juga dalam hadis Muslim, Dajjal keluar di sebuah tempat antara Iraq dan juga Syam. Yang zahir pada saya, yakni pada pengarang kitab kita Syekh Sulaiman Ashqar, bahawa permulaannya keluar adalah di Khurasan pada Yahudi Asbahan dan mengisytiharkan urusannya pada sebuah tempat di antara Iraq dan Syam sebagai memajmukkan, menggabungkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini pegangan dan juga pandangan pengarang kitab kita ini yang menceritakan kepelbagaian tempat keluarnya Dajjal berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan juga penelitian pengkajian para ulama, di antaranya Ibnu Katsir yang menyebut Dajjal keluar di sini, Dajjal keluar di sini, Dajjal keluar di sini. Jadi nak menjamakkan, nak menggabungkan hadis-hadis tersebut supaya tidak ta'arud pertembungan di antara satu sama lain, maka disebut oleh pengarang kitab kita ini dia keluar di timur. Timur itu adalah negeri Khurasan, dan keluar bersama dengannya adalah segolongan orang-orang Yahudi Asbahan. Dia keluar daripada situ, dia menuju ke satu tempat di antara Iraq dan juga Syam. Dia mengisytiharkan Allahumma shalli ala Muhammad keadaan diri dia. Jadi apa yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW yang Nabi menyebut dia keluar di Yaman, dia keluar bersama dengannya 70 orang Yahudi yang berpakaian jubah dan bersadaliyah, berserban cara orang Yahudi lah. Dan dia juga keluar di antara satu tempat Syam dan juga Iraq. Jadi dia gabung semua sekali. Maknanya semua tempat-tempat yang disebutkan itu adalah rentetan tempat-tempat yang dilalui oleh Dajjal. Tempat-tempat checkpoint, istilah dia, checkpoint penting yang dilalui oleh Dajjal, sehinggalah sampai dia nak memasuki Haramain, dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Dia cerita tu rentetan dia. Jadi tidak ada pertembungan, tidak ada perbezaan. Kata turun kat sini, kata keluar kat sini, kata timbul kat sini, mana satu ni? Jadi mari ulama hadis mereka menggabungkan itu di antara kaedah yang sebaiknya dengan menilai kepelbagaian hadis Rasulullah SAW. Mana yang boleh ijma', mana yang boleh kita gabung, kita gabungkan. Mana yang boleh Allahumma shalli ala Muhammad kita selaraskan, selarikan apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, kita selaras, kita selarikan keadaan tersebut supaya tidak ada hadis yang diterima, tidak ada hadis yang ditolak.
Walaupun di sana ada ulama-ulama yang berijtihad, sebenarnya di sinilah sebenarnya tempat dia keluar. Bukan di sini sebenarnya tempat dia keluar. Itu masing-masing ulama berijtihad berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut pengarang kitab kita ini, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimallahu taala ini, dia menggabungkan keseluruhan tempat-tempat Rasulullah itu adalah satu persatu checkpoint yang dilalui oleh Dajjal. Apabila keluar dari Dajjal, memberikan fitnah dan kesesatan kepada manusia. Jelas. Baik. Yang seterusnya, zaman keluarnya, yakni zaman keluarnya Dajjal dalam keadaan kaum muslimin pada zaman tersebut telah disebutkan dalam kisah fitnah Al-Ahlas, bahawa fitnah tersebut dan fitnah-fitnah berikutnya menunjukkan banyaknya perpecahan dan pertelingkahan kaum muslimin pada zaman itu ketika hampir keluarnya Dajjal. Akan tetapi pertelingkahan dan perpecahan itu mencetuskan daulah Islam yang kuat, iaitu yang menentang Rom dalam peperangan terbesar dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Maknanya seperti mana kata-kata hikmah para ulama yang dinakalkan oleh Tuan Guru Presiden kita, keadaan umat di akhir zaman ini seperti keadaan situasi seorang ibu yang kritikal melahirkan anak dia. Kesakitan, kepedihan, darah keluar yang banyak, memakan masa dan juga tenaga. Itulah keadaan situasi permasalahan, situasi keadaan umat Islam pada hari ini. Kan? Apabila keluarnya anak tersebut, maka memberikan sinar harapan yang baru. Maknanya dengan keadaan umat pada hari ini, kebobrokannya, penindasannya, pengkhianatannya, kejahilan dia dan sebagainya, itu adalah lorong untuk menuju apa yang diberikan harapan oleh Allah dan juga Rasul, sinar kepada Islam untuk memerintah dan juga berdaulah berkerajaan. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun, kata Allah, jamin Allah dalam surah Al-Anbiya, sesungguhnya bumi ini, dunia ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku di kalangan orang-orang yang soleh. Sementara nak sampai ke tangan orang-orang yang soleh, dunia ini dikuasainya, diperintahnya, maka kita melalui 1001 situasi yang sangat memeritkan, menyakitkan, bahkan menyedihkan diri kita. Jadi keadaan fitnah Dajjal itu keluar adalah ke arah kekuatan bagi umat Islam itu sendiri. Telah dijelaskan bahawa peperangan Al-Malhamah itu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin ke atas Nasrani, dan kaum muslimin telah mendapat kemenangan. Mereka berjaya menakluk Rom, Konstantinopel, dan teriakan datang kepada mereka ketika mereka menggantungkan pedang-pedangnya di pokok zaitun untuk membahagikan harta rampasan perang, bahawa Dajjal telah mengepung mereka. Lalu mereka kembali ke negerinya, lalu mendapati berita bohong. Akan tetapi tidak lama kemudian Dajjal pun keluar. Rasulullah SAW telah menetapkan waktu keluarnya di antara kejadian-kejadian tersebut yang terjadi pada akhir zaman. Mu'adz bin Jabal berkata daripada Rasulullah SAW bersabda, pengimarahan Baitul Maqdis adalah keruntuhan Yathrib. Keruntuhan Yathrib adalah tercetusnya peperangan terbesar, yakni Al-Malhamah. Tercetusnya peperangan terbesar adalah penaklukan Konstantin, dan penaklukan Konstantin adalah keluarnya Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW menepuk paha atau bahu orang yang diberitahu. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya ini benar sebagaimana engkau berada di sini atau sebagaimana engkau duduk. Yakni rentetan peristiwa keluarnya Dajjal itu, keadaan kaum muslimin yang berada dalam kemuncak Allahumma salli ala Muhammad, perbalahan yang besar, diberikan Allahumma salli ala kekuasaan, daulah yang kuat,
di akhirnya Allahumma salli berlakulah Allahumma salli ala Muhammad sikit sebanyak fitnah yang akhirnya keluarlah Dajjal yang terus menyebarkan fitnah yang sedikit sebut sehingga menjadi besar, menyalakan api sama menyemarakkan api fitnah itu kepada umat Islam. Perkara-perkara yang luar biasa terjadi di tangan Dajjal. Dalam hadis-hadis disebutkan bahawa fitnah Dajjal lebih besar dari fitnah-fitnah yang terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, antara penciptaan Adam hingga hari kiamat ada ciptaan yang lebih besar dari Dajjal. Yakni perkara yang lebih besar daripada Dajjal. Menunjukkan daripada Adam diciptakan sehingga berlakunya hari kiamat, besarnya Dajjal ini. Masalah dia, fitnah dia. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menurunkan fitnah ke bumi semenjak Allah menciptakan Adam sehingga terjadi hari kiamat yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Nampak? Fitnah-fitnah yang ada ni kecil mungkin. Bila berlakunya akhir zaman, keluarnya Dajjal lebih besar daripada itu. Sebab besarnya fitnah ini kerana ia melakukan perbuatan-perbuatan yang meyakinkan manusia bahawa perkara-perkara tersebut tidak mampu dilakukan selain Allah. Di antaranya ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, lalu turun hujan dan tumbuh-tumbuhan dengan disaksikan oleh manusia ramai. Jadi macam mana manusia tak terpengaruh, tak terkesan dengan dakwah dan juga sebaran fitnah Dajjal ini. Yang benda ni bagi diri kita tak ada siapa pun hak boleh buat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila datangnya Dajjal mengaku dirinya Tuhan, bukti ketuhanan dia tu dia boleh buat seperti mana Tuhan buat. Jengkreng kita. Ni yang ujian besar kepada umat manusia. Dalam hadis tersebut ia datang kepada kaum itu lalu mengajak mereka, maka mereka mempercayai dan menyahut seruannya. Ia memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tumbuhan. Lalu binatang ternakan mereka kembali pada akhir siang dengan gemuk, banyak air susu dan kenyang. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kita bahawa Dajjal kepada kaum yang lain. Lalu mereka pergi mengingkarinya dan menolak seruannya. Kaum yang seterusnya. Maka ia menahan hujan dari langit dan menahan bumi dari menumbuhkan tumbuhan. Lalu mereka ditimpa kemarau yang dahsyat sehingga binasa binatang ternakan. Seorang melihat ahli keluarga dan anak-anak mereka menderita kelaparan dan mereka tidak memiliki sesuatu. Bukankah itu fitnah terbesar? Nampak? Apabila ada kaum yang mengikuti dakwah seruan Dajjal ini, dapat nikmat, dapat segala-galanya. Pada yang menentang, yang menolak apa yang dibawa oleh Dajjal, dia dapat kesengsaraan, dia dapat kesusahan, dia dapat kepayahan. Ini memang dahsyat fitnah Dajjal ni. Rasulullah SAW memberitahu kita bahawa Dajjal melalui keruntuhan itu lalu berkata kepadanya, keluarlah khazanahmu. Lalu ia diikuti oleh khazanah-khazanahnya seperti lebah jantan. Sesungguhnya ia sulit bagi dirinya dan pengikut-pengikutnya untuk mencari khazanah-khazanah. Dan fitnahnya tidak hanya menyuruh bumi mengeluarkan khazanah-khazanahnya itu untuk diambil oleh pengikut-pengikutnya, akan tetapi ia berjalan laju dan memerintahkan khazanah-khazanah itu mengikutinya sehingga ia terbang di udara seperti lebah jantan yang terbang di udara, lalu diikuti oleh lebah-lebah betina. Dan di antara fitnah Dajjal bahawa apabila keluar ia disertai dengan air dan juga api. Dahsyat. Dia tidak hanya mampu menurunkan apa yang ada di langit, menumbuhkan apa yang ada di bumi, dia boleh menguasai apa yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari sudut binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Yang semuanya itu boleh memberikan manfaat kepada Dajjal dan juga orang yang mengikuti Dajjal. Demikianlah Dajjal menzahirkan dirinya kepada manusia, sedangkan hakikatnya tidak demikian. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang ada pada Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Ni. Lebihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiknya kelebihan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cerita tentang Dajjal kepada kita ni. Padanya ada 2 sungai yang mengalir, salah satunya dipandang mata sebagai air putih dan yang lain dipandang mata sebagai api yang menyala-nyala. Jika seorang mendapatinya, maka datangilah sungai yang dilihatnya dengan api dan pejamlah matanya, kemudian tunduklah kepala lalu minum daripadanya, kerana sesungguhnya itu adalah air sejuk. Ni yang Dajjal sendiri pun tak tahu. Yang Nabi SAW tahu lebih daripada Dajjal tahu. Iaitu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah hikmah kebijaksanaan yang Allah kurniakan kepada Nabi lihimayati hadhil ummah, untuk melindungi, protection kepada umat ini daripada fitnah Dajjal. Nampak? Nabi bagi cara kaedah bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada terpedaya dengan dakwah dan juga fitnah Dajjal. Apa yang kita lihat, itu yang sebaliknya. Kita melihat Allahumma salli alaihi api, kita melihat kesengsaraan, kita melihat kepayahan, kita melihat kesusahan, kita melihat benda-benda yang menyakitkan. Itulah satu yang mendamaikan. Bacaan dia. Maknanya sifir kepada Dajjal ni, Nabi nak ajar pada kita, apapun yang datang keluar daripada Dajjal, lihat sebaliknya. Boleh faham tak kaedah dia? Boleh cerita sekat malam ni lah. Dia mari sungguh tu, Wallahualam lah, boleh tengok tak boleh tengok. Nah, kaedah yang Nabi letak, sifir mudahnya yang Nabi letak adalah datangnya Dajjal ni, apa yang dia bawa berbentuk nikmat dan apa yang dia bawa berbentuk azab, itu binisbati Dajjal dan orang yang mengikuti Dajjal sahaja. Tapi binisbati Nabi, dengan nisbah Nabi, dan orang yang menolak dakwah dan fitnah Dajjal, dia sebaliknya, dia kena berlawanan. Kalau kita tengok api, tengok air sebagai contoh, air, api itulah air, air itulah api. Boleh faham tak? Jadi Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kita lihat dengan mata kita, segala kesengsaraan, kesusahan, kepayahan, penderitaan yang dibawa oleh Dajjal, itulah sebenarnya adalah rahmat, kasih sayang, nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Kalau kita ambil, kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Sebaliknya, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita ambil apa yang dibawa oleh Dajjal, itulah kesengsaraan yang pahit besar kepada kehidupan kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Sudah perbahasan pada hadis yang ke-46 ini berkaitan dengan apa yang disebutkan tentang Dajjal, sama ada disebutkan tentang sikap peringatan Rasulullah SAW kepada Dajjal, sikap yang benar dalam menghadapi Dajjal, tujuan dan maksud Dajjal, tempat keluarnya Dajjal, sifat-sifat syakhsiah yang ada pada Dajjal, keadaan realiti umat Islam ketika keluarnya Dajjal, dan perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Dajjal, kita telah bahaskan. Dan insya-Allah kita akan melihat pada hadis yang seterusnya, iaitulah kisah alim Madinah yang menentang Dajjal, turut masih membahaskan tentang Dajjal. Ini pengakhiran kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan Dajjal, sebelum kita melihat hadis tentang turunnya Isa binti Maryam Al-Qudsiyah yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.